Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penjaga dan waris bagi pelajar Pasti Saidina Umar Al-Khattab bagi sesi 2021. Di sini saya ingin menerangkan tentang projek aulad yang akan dilaksanakan pelajar bermula 1 Ogos sehingga 20 Ogos nanti. Pengenalan kepada projek aulad. Projek aulad ialah sebuah program inovasi pendidikan Pasti Malaysia. Ianya juga adalah program bersepadu yang terkandung di dalam kurikulum terkini Pasti iaitu SPPM, Sistem Perkembangan Prestasi Murid. Projek aulad diilhamkan untuk menggalakkan daya kreativiti, inovasi dan semangat kerjasama antara murid Pasti. Program ini adalah sangat bertepatan dengan konsep SPPM iaitu memberi galakan dan peluang kepada semua murid dalam membina keyakinan dan keupayaan diri. Kreativiti dan semangat ingin tahu murid-murid dapat dipupuk secara lebih intensif dalam pelaksanaan projek aulad ini. Pelbagai idea dan usaha dapat dilihat sepanjang projek ini dijalankan. Projek aulad ialah satu projek yang akan menggantikan penilaian melalui ujian yang biasa diadakan setiap tahun. Projek ini direka khas bertujuan membina semangat kerjasama antara pelajar dan ibu bapa, daya kreativiti, inovasi dan kesungguhan pelajar dalam menjayakan projek aulad ini dan dipantau guru. Projek aulad ini telah berjaya dilaksanakan pada tahun 2020. Hasil daripada itu, Pasti meneruskan projek aulad ini seiring dengan pelajaran abad ke-21. Projek aulad pada tahun ini adalah bertemakan makanan dan minuman. Apakah definisi makanan? Makanan merupakan satu keperluan asas manusia. Makanan ialah satu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal ataupun cecair. Seterusnya, cikgu ingin memperkenalkan kepada pelajar-pelajar tentang makanan berkhasiat. Apakah itu makanan berkhasiat? Makanan berkhasiat adalah makanan yang seimbang yang mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian yang diambil pada kadar yang betul. Bagi memudahkan pelajar-pelajar memahami apakah yang dimaksudkan dengan makanan berkhasiat, mari kita lihat video animasi berikut. Dah lapar pula. Jom Rara kita makan sama-sama. Awak bawa makanan apa, Mimi? Tengok ni, saya bawa semua makanan yang saya suka. Ada nugget, ada keropok, coklat. Mimi, tak eloklah makan makanan yang macam tu. Lah, kenapa pula tak boleh makan? Makanan-makanan macam tu tak berkhasiat lah. Habis, macam mana ni? Mari Rara terangkan. Bila kita rasa lapar, semua kita nak makan. Tapi kita kena pilih berkhasiat atau tidak. Oh, baru Mimi tahu. Ada makanan yang berkhasiat dan ada makanan yang kurang berkhasiat. Ya, Mimi, betul tu. Makanan tak sihat, banyak garam, banyak gula, banyak lemak. Ini semua makanan tak berkhasiat. Macam mana kalau Mimi selalu makan makanan tak berkhasiat? Nanti Mimi cepat penat, gigi rosak, tak membesar dan perut bunci. Hihihi. Ha? Ya ke? Tak naklah macam tu. Kalau macam tu, jom kita gantikan dengan makanan yang berkhasiat. Jom Rara, kita makan makanan berkhasiat je lepas ni. Kita pandai. Jom, 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 jom. Kita makan secara sihat. Jom, 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 jom. Makan makanan berkhasiat. Jajan tukar kacang, sosis tukar sandwich, air manis tukar susu, lollipop tukar buah. Jom, 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 jom. Kita makan secara sihat. Jom, 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 jom. Makan makanan berkhasiat.
kita sihat bersama. Jom, 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 jom. Kita sihat bersama. Jom, 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 jom. Kita sihat bersama. Makan makanan berkhasiat, amalkan suku-suku separuh. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang etika pemakaian semasa mengendalikan makanan. Yang pertama, pelajar perlulah memakai pakaian yang bersih. Kedua, memakai penutup kepala. Yang ketiga, memakai apron. Yang keempat, memakai sarung tangan pakai buang. Dan yang kelima, memakai kasut yang sesuai. Peringatan kepada pelajar supaya sentiasa berhati-hati semasa menggunakan peralatan tajam. Sebaiknya lakukanlah dengan bimbingan atau pemantauan ibu bapa di rumah. Baiklah, cikgu akan menerangkan tentang isi penting bagi pelaksanaan projek Aulad pada kali ini. Sedia maklum, projek Aulad adalah bertemakan makanan dan minuman. Tajuk kecil adalah berkaitan dengan kulinari. Kami di pihak guru-guru telah bersepakat untuk memilih menu sandwich sebagai tugasan projek Aulad tahap 1 dan 2 pada tahun ini. Projek ini melibatkan pelajar 5 dan 6 tahun sahaja, yang mana ianya wajib dilaksanakan oleh setiap pelajar 5 dan 6 tahun kerana tugasan ini dimasukkan dalam penilaian akhir tahun. Sekiranya pelajar ataupun ibu bapa mengalami kekangan atau masalah untuk melaksanakan projek ini, perlu segera hubungi guru kelas masing-masing dan bagi pelajar 4 tahun juga boleh ikut serta sebagai pendedahan awal kepada murid 4 tahun. Masa pelaksanaan adalah bermula 1 Ogos sehingga 20 Ogos. Bahan projek adalah tidak disediakan. Namun, sekiranya pelajar berhadapan dengan masalah penyediaan projek, bolehlah berhubung terus dengan guru kelas masing-masing. Bahan-bahan lain adalah mengikut kreativiti murid-murid dan bahan utamanya adalah roti. Kerjasama ibu bapa dan penjaga merakam video anak sedang melaksanakan projek dan hasil projek. Durasi video adalah di antara 3 hingga 5 minit dan cara penghantaran video boleh rujuk kepada guru kelas masing-masing. Akhir sekali adalah berkaitan dengan cara penilaian projek Aulad. Grade penilaian projek Aulad adalah berpandukan kepada kriteria berikut. Nilaian sangat baik akan diberikan kepada pelajar sekiranya pelajar mempunyai pemikiran yang kreatif, boleh melakukan projek dengan cara tersendiri, mudah dan cepat menerima arahan dari guru dan waris, kesungguhan yang terbaik mengikut langkah-langkah yang diberi dengan kreativiti, kebolehan dan pengetahuan tersendiri murid walaupun tanpa bimbingan guru ataupun waris, penglibatan yang maksimal sepanjang projek. Persembahan video rakaman projek yang lengkap mengikut masa yang ditetapkan, reka hias atau reka cipta hasilan projek kreatif dan menepati iaitu kemas dan menarik. Nilaian baik akan diberikan kepada pelajar sekiranya penghasilan projek dibuat mengikut cara dan bimbingan guru ataupun waris. Kedua, menerima arahan dengan panduan guru dan waris. Yang ketiga, membuat projek dengan langkah-langkah yang diberi. Yang keempat, kebolehan dan pengetahuan dengan bimbingan guru. Yang kelima, penglibatan murid sepanjang projek, iaitu boleh menghasilkan projek dengan rangsangan dan persembahan video rakaman projek yang baik. Akhir kata, sekiranya pelajar-pelajar atau ibu bapa mempunyai persoalan ataupun pertanyaan berhubung dengan projek Aulad ini, boleh berhubung terus dengan guru kelas masing-masing. Selamat melaksanakan tugasan dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.